Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أما بعد. الحمد لله kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kelapangan pada kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih dulu. Kita sampai di mana dia? Ada cantik. So. 20. Okey, masih. 20. Masih. Suat 20. Qala akhbirni 'anil iman. Qala akhbirni 'anil iman. Jadi kita masih membincangkan berkenaan dengan hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril, ataupun masyhur sebut hadis Jibril tadi kerana perkara yang agak pelik berlaku dalam hadis ni, iaitu Jibril alaihissalam datang merupa dalam bentuk seorang lelaki berpakaian putih keseluruhannya. Muka surat 20 nombor 11. Tapi sebelum tu kita mengaji berkenaan hadis 40 ni. Jadi beberapa perkara berkaitan dengan cara ataupun kaedah kita nak memahami hadis ni, dia tidak boleh difahami secara mudah macam tu je. Kesilapan kalangan masyarakat kita pada ketika ini, apabila mendengar hadis, maka dia buat fahaman mudah. Maka terus dia beramal dengan hadis tersebut. Di situ ada masalah. Kerana hadis seperti mana Al-Quran juga perlu kepada fahaman yang betul. Ada kaedah, ada cara, barulah boleh diamal. Contoh macam hadis riwayat Abi Dawud. Nabi SAW kata, "Maniqqa tabasa ilman minan nujumi faqad iqa tabasa syu'batan minas sihri zada mazad." Hadis riwayat Abu Dawud. Ulama terima lah hadis ni. Hadis ni kalau kita terjemah secara sepatah-sepatah, maka dia kata, maniqa tabasa, barang siapa yang dia mengikut iktibas ni ngikutlah lebih kurang, mengambil petunjuk, iktibas. Maniqtabasa ilman minan nujumi, barang siapa yang dia mengambil petunjuk daripada nujum. Nujum maksudnya bintang-bintang. Nah, kalau orang tu tengok macam mana tuan-tuan faham, barang siapa yang dia mengambil petunjuk daripada bintang-bintang, maka sesungguhnya iqtabasa syu'batan minas sihri,
Sesungguhnya dia telah mengambil petunjuk daripada sihir. Zada mazad, bertambahlah dia selagi mana dia bertambah. Mana lagi banyak tengok ke nujum tu, ke bintang tu, ahli nujum ni, maka lebih banyaklah dia tu mengikut akan sihir. Jadi bila kita faham mudah macam tu je hadis ni kan, kita terima dah ilmu tentang bintang. Takut kita nak tengok, takut kita kan, mana siapa ambil petunjuk sikit pun, mana kata bahasa ilman kat situ dia pakai nakirah. Nakirah ni biasa nak tunjuk sikit pun, mana nak tunjuk hakir sikit terang mana pun. Barang siapa yang dia mengambil petunjuk sikit pun daripada bintang-bintang, maka sesungguhnya dia telah mengambil petunjuk daripada sihir. Zada mazad. Jadi tuan-tuan dengar hadis ni, agak nak tengok tak bintang? Nak tengok bintang tak? Takut kan? Seolah sihir besar-besar. Tak boleh faham macam tu kan? Tu nak cerita tadi ni. Hadis sama macam Quran. Kau boleh dengar, faham, kita faham macam tu je. Apa tu beramal tu? Padahal Quran, padahal hadis yang lain banyak suruh kita tengok ke bintang. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Surah An-Nahl. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bulan-bulan, dengan bintang itu mereka mengambil petunjuk. Boleh. Tapi hadis ni kalau kita faham hadis tu saja, nak tengok bintang pun tak berani. Begitu kan? Mana lagi buang hadis Maimunah radhiyallahu anha, Nabi SAW setiap kali keluar daripada rumah, rafa'a wajhah, dia angkat kepala tengok ke langit setiap kali keluar rumah. Kita nak buang mana hadis? Jadi sebab tu bila kita dengar satu hadis, tak boleh tu faham ikut cara kita faham, lepas tu kita beramal tak betul, tak tahu. Itu yang masalah zaman sekarang ni. Orang dengar satu hadis terus dia hukum, maka lepas tu mari pula perasaan ta'assub, maka dia macam-macam lah jadi, akan bawa kepada membid'ahkan orang, akan bawa kepada mengkafirkan orang. Padahal bila kita tengok kalam ulama, kita tengok hadis nas yang lain, Quran, hadis, maka barulah kita dapat tafsiran yang tepat kaitan dengan sesebuah hadis. Itu kita selalu sebut kan. Saya duk ulang kat sekarang ni supaya orang jelas. Tak semua yang Nabi SAW buat, maka kita kena buat. Tak semua yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Boleh faham? Pening lah sikit kan? Tak semua hak Nabi buat, kita kena buat. Tak semua. Tak semua yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kena faham tu. Kena faham tu sungguh. Tak semua yang Nabi buat kita kena buat, tu jelas sangat lah. Ada perkara haram kita buat. Banyak kali kita cerita ulang agak supaya orang ingat, supaya kita punya cara faham terhadap agama tu dia lebih betul, lebih tepat. Tak semua hak Nabi buat kita kena buat, kerana ada perkara haram kita buat. Kahwin lebih, mana boleh, haram. Kahwin 11 orang boleh, 11 orang kahwin pun mana billionaire, 11 orang kahwin serentak. Kita orang biasa 4 orang aja, 2 orang pun jenuh dah. Dia sebelah haram. Ada apa perkara Nabi buat sekadar nak cerita je, kata ini boleh buat, tak digalakkan. Ingat, ada perkara yang Nabi buat kerana keadaan waktu tu. Itu yang hadis berkaitan dengan Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Kan ya sunnah. Ni dengar-dengar Nabi minum air zam-zam diri. Kita holo air zam-zam diri dia. Tengah duduk elok diri. Nak menyanyi lagu negara aku ke apa? Dia dah tengah duduk elok, holo zam-zam diri dia. Kenapa? Sunnah minum zam-zam diri. Ini semua salah faham.
Jadi sama juga yang Nabi tak buat, bukan belum tentu kita pun tak boleh buat. Sebab tu kaedah ulama ni kena pegang sungguh ni, baru betul cara faham tu. At-tarku la yuntiju hukman. Ini kita mengaji dalam hadis keempat ke kelima. At-tarku la yuntiju hukman. Maksud dia sesuatu yang tinggal. Mana siapa tinggal? Nabi tinggal. Sesuatu hak Nabi tak buat, la yuntiju hukman, tidak mengeluarkan apa-apa hukum. Maksudnya kalau Nabi tak buat, tak ada hukum pun. Yang menjadikan boleh tak boleh tu kena ada benda lain, nas lain. Sekadar Nabi tak buat, tak boleh dihukum. Pasal apa hampa buat sesuatu yang Nabi tak buat, tak boleh dihukum? Tak betul. Tapi selalu tak dengar orang sebut tu. Mengapa kita melakukan sesuatu yang Nabi tak buat? Nak biasa dengar lah. Tak betul tu. Dari sudut cara faham terhadap agama tak betul, disiplin ilmu pun tak betul. Kerana at-tarku la yuntiju hukman. Apa hak Nabi tinggal, dia tidak menghasilkan apa-apa hukum sama sekali. Hak menjadikan ada hukum apabila ada nas lain, baru boleh ada, baru boleh jadi hukum. Wajib ke, haram ke, sunat ke, makruh ke. Gitu kan. Ini ni kalau kita nak sebut sikit. Sekarang orang duk bincang pasal ilmu bintang ni kan. Orang duk marah, no. Adalah ni polemik jugalah buat ilmu bintang. Tapi kena faham sesungguh. Ada bahagian boleh. Ada bahagian sunat sangat. Ada bahagian tak boleh. Cuma nak letak mana boleh, mana tak boleh tu berat tu. Nak letak mana hak boleh, mana tak boleh. Yang tu agak berat. Kita pun tengah teliti panjang sikit. Setengah orang dia kata tilik nasib tak boleh. Setuju, tilik nasib tak boleh. Tapi apa makna tilik nasib? Bila sembang tentang ilmu bintang ni, dia akan keluar lah tilik nasib. Betul tak? Apa makna tilik nasib? Mana bincang semua. Kita nak kahwin. Kalau nak kahwin, orang perempuan kita nak kahwin, kita tengok apa? Hoja apa? Itu zaman sekarang. Hoja apa? Oh, hoja kerjaan. Rate dia 10,000, 12,000 kan. Ya, orang dulu tak tengok itu. Tengok agama dia boleh nampak. Ini satu orang tengok apa? Subuh tak subuh. Orang dulu nak kahwin, subuh tak subuh. Subuh tak subuh tengok di mana? Subuh tak subuh orang perempuan. Maknanya dia boleh bawa mari anak banyak mana? Dia ni banyak anak ke tak banyak anak? Tengok di mana? Ha? Tengok keturunan satu. Lagi satu tengok mana? Tapak tangan. Tengok sini. Tengok di sini lah. Jadi tengok di sini ni, adakah ni tilik nasib? Menjangkakan yang dia tu akan ada banyak anak ataupun sikit anak. Adakah tengok di sini tilik nasib ni? Bukan senang dia. Bukan senang. Kita pergi jumpa doktor kata, tuan tak lama lah. Dia kurang 40 hari tu, boleh buat kenuri. Tilik nasib tu. Tilik nasib tak? Tuan tak lama ni, 40 hari lagi buat kenuri lah. Saya simpan. Tak ada duit tak apalah. Bukan wajib kan? Adakah tu tilik nasib? Doktor pakar. Bukan senang juga bukan senang. Dia nak kena tengok betul-betul. Bukan mudah-mudah kita letak hukum tak boleh. Bahaya tu. Oh dah ni tengok tilik nasib tak boleh. Oh ya, ni satu ilmu. Satu ilmu. Apa kaedah dia? Apa dia punya, sekarang orang sebut parameter dia? Kena ada. Yang tu mudah-mudahan kita boleh buat. Dan mudah-mudahan akan boleh diguna pakai dan menjadi jelas kepada masyarakat mana yang boleh, mana tak boleh. Tapi masa sampai sekarang tak ada lagi. Apakah garis panduan line tu yang kata boleh, yang mana tak boleh?
Ini bagi contohlah ilmu tentang bintang yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi, man iktabasa ilman minan nujum, dan juga perkara lain yang Allah A'lam. Sambung balik hadis ni, hadis Jibril. Kata beliau, siapa kata? Jibril alaihissalam kata, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku, terangkan kepada aku tentang iman. Sabda Nabi SAW, an tu'mina billah. Iman itu adalah kamu beriman dengan Allah wa malaikatihi, dan kamu beriman dengan malaikatnya, dan kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya, dan rusulihi, beriman dengan rasul-rasulnya, masuk nabi-nabi, wal yaumil akhir, kamu beriman dengan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman dengan qadar. Qadar kat sini maksudnya qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan juga yang buruknya. Apa maksud beriman dengan qada dan qadar? Yang baiknya, yang buruknya? Yang baiknya ke, yang buruknya ke, mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala dah tahu dah perkara tu akan berlaku, tapi ia bukan suatu bentuk paksaan kepada kita. Qala sadaqta, kata Jibril yang bertanya tadi. Jibril kata bila dengar jawapan Nabi tentang iman, maka Jibril pun kata, betul kamu. Jadi daripada sinilah yang terhimpun bagi kita rukun iman yang 6. Kalau baca Quran, dia tak ada senarai macam ni. Ini antara kelebihan hadis. Quran tu paling utama lah. Tapi beberapa perkara ada pada hadis Nabi SAW, antaranya seperti perkara ni. Senarai 6 rukun iman ni dalam hadis. Quran ada sebut ni, tapi secara mutafarriqat, secara terpisah-pisah. Ini sebut ghaib, yang disebut iman kepada Allah, malaikat, tapi bukan secara terhimpun seperti mana dalam hadis Nabi SAW, contohnya hadis. Jadi sebab tu kita orang Islam tak boleh pisah daripada hadis. Tak boleh pisah. Mesti Quran, kemudian mesti berada bersama dengan kita hadis Nabi SAW. Cuma macam kita sebut tadi, cara faham kena betul. Jangan salah faham. Jangan salah cara faham. Jangan salah cara faham. Salah cara faham, faham pun salah. Sama juga sekarang saya tengah betul balik cara faham kita terhadap cara makan Nabi. Ulang banyak kali dah kan? Banyak kali dah ulang. Yang orang duk kata sunnah makan kambing ni, dah ulang dah banyak kali. Tu tak ingat dah. Duk makan dengan kambing, tak mau ingat lah Ustaz, kambing sedap. Nak apa sunnah makan kambing? Kadang-kadang kan benda tu sunnah, tapi cara tu nak kena bagi betul sunnah. Cara tu sunnah. Kalau cara betul tu apa betul sunnah? Kalau tak ada sunnah. Bila kena caranya macam mana Nabi buat, baru jadi sunnah. Tidak tadi sunnah. Padahal bila kita tengok balik, kalau bab daging ni kan, Nabi peringat kan, daging ni. Itu saya sebut bab kambing ni kan. Daging tu sendiri, daging ni bila sebut laham ni, kadang-kadang dia tertumpu kepada daging lembu. Gitu kan. Kalau bab daging ni Nabi memperingat secara khusus dalam hadis ni, daging lembu. Luhumuha da albanuha dawa. Kita ingat tak? Panjang lagi. Wa athmanuha dawa. Ada juga riwayat gitu. Tapi lafaz yang jelas, luhumuha da, lembu tu dagingnya adalah penyakit. Luhumuha da, dagingnya adalah penyakit. Daging lembu ialah penyakit. Mubtada khabar tu. Subjek predikat yang Nabi pakai.
luhumuha da'un albanuha dawa'un. Daging lembu penyakit. Ni kita nak raya korban ni, nanti dapat banyak daging free. Kan? Setiap hari daging dibakar, daging salad, daging masak lemak. Semua orang tak buat kajian je. Habis dia raya haji, berapa ramai orang penyakit gout beratur dekat hospital. Itu orang tak buat kajian. Tapi patut boleh buat kajian. Ya? Daging lembu penyakit, Nabi kata. Susunya obat. Sama juga, subjek predikat yang pakai. Albanuha dawa. Nabi makan tak? Boleh makan tak? Boleh makan? Boleh makan. Tapi cara makan, tengok boleh. Cara makan. Setengah ulama kata Nabi memang tak makan daging. Lembu Nabi tak makan. Kambing ya. Setengah ulama kata. Apapun tafsiran, cara tu kena tengok. Nabi makan kambing ya, tapi tak tiap hari. Apa kita makan? Tengok cara. Baru boleh jadi sunnah boleh. Jadi tak jadi sunnah. Pakai jubah putih. Tengok dia berkata sunnah. Pakai kopiah apa, pakai serban sunnah. Main bola. Apa itu? Main bola. Pakai serban. Main badminton. Sunnah pakai serban. Sunnah pakai serban main badminton. Tengok Nabi ya. Lepas tu cara kena. Tafsiran cara dia meluah. Jangan tengok cara kan orang sempit sangat. Bila sempit dia jadi tak betul. Jadi bila tentu sunnah tak sunnah ni, yang tengok sungguh. Itu kita duk peringat sangat. Sebab bila salah faham benda-benda kecil ni, lama-lama dia akan bawa kepada salah faham perkara-perkara besar. Benda kecil-kecil macam ni lah. Orang buat tak tahu. Lama-lama besar. Sekarang ni dah besar lah ni. Sekarang ni dah mula besar lah. Kerana salah faham perkara yang asalnya kita anggap macam kecil. Ya? Baik, kita tengok apa kita boleh ambil pengajaran daripada ungkapan Nabi SAW ni. Rasul mentafsirkan keimanan dalam hadis ini dengan perkara-perkara kepercayaan. Iman tu kait dengan kepercayaan. Kerana iman tu sudut bahasanya adalah bermaksud percaya. 6 perkara yang dinyatakan ialah kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Qada dan qadar sekali. Kaedah biasa orang pakai qada dan qadar ni, kalau disebut qadar maksudnya qada dan qadar. Kalau disebut qada maksudnya qada dan qadar. Tapi kalau disebut qada dan qadar, qadar ada makna sendiri, qada ada makna sendiri. Kaedah ada macam tu. Qada dan qadar, bila disebut qada saja dalam hadis dalam Quran, maksudnya qada dan qadar. Bila disebut qadar saja, maksudnya qada dan qadar. Tapi bila disebut bersekali qada dan qadar, qada ada makna sendiri, qadar ada makna sendiri. Hilahlah kalangan ulama makna. Tapi makna yang biasa kita duduk faham adalah qada dan qadar. Walaupun keimanan ditafsirkan dengan perkara kepercayaan, tetapi ia juga berkaitan dengan amalan. Tafsiran Nabi terhadap Islam ke perkara amalan, ya? Sembahyang, zakat, semua. Tafsiran Nabi terhadap iman berkait dengan kepercayaan, benda dalaman. Tapi perkara dalaman ni dia tak boleh dipisahkan dengan amalan. Tak boleh pisah. Kerana apa? Antara lain kerana iman dia satu level hak lebih tinggi daripada Islam tadi. Setengah orang dia susun tahap tu. Tahap Islam tinggi sikit, iman tinggi lagi. Yang kemudian ditanya ihsan. Islam, iman, ihsan. Setengah ulama dia tak apa minat nak masuk tasawuf semua ni kan. Tak apa nak baca buku-buku Imam Qushairi. Tak apa nak baca hikam. Jadi dia pegang pada hadis. Tasawuf ni dia sebenarnya tentang tingkatan-tingkatan tasawuf ni. Tingkatan-tingkatan.
Maka kalau orang dia tak berminat baca kitab tasawuf, dia pakai hadis lah. Jadi nak cerita juga tentang tingkatan-tingkatan ni, kerana kita ni menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi sentiasa kita ni meningkat sepatutnya. Maka dia bincang peningkatan tu dari sudut Islam, lepas tu iman, naik lagi ihsan. Gitu kan. Jadi bila iman tu tingkat hak atas sikit daripada Islam, maka dia tak boleh tinggal Islam. Amalan kekal amal, cuma dia bertambah dari sudut keyakinan dia. Tambah. Ini adalah kerana kepercayaan yang sempurna itu adalah kepercayaan yang membuahkan amalan. Itu yang sempurna. Kita sekadar kita percaya hadis, tapi bila ada hadis sebut tentang fadilat amalan, kita tak beramal. Tak sempurna. Tak sempurna. Iman tu tak sempurna. Kita dengar hadis tentang apa? Qiyamul Lail. Kita dengar fadilat tentang Qiyamul Lail. Doa waktu malam tadi ni, penghujung malam ni, doanya mustajab. Kita kata saya percaya hadis ni. Tapi tidur lah. Tidur ke? Percaya tak? Percaya. Tapi tak berapa tu. Tak berapa. Percaya sungguh macam mana? Bila dia percaya hadis tu, kemudian dia beramal. Dia bangun. Tak larat pun gosok kat mata. Tak larat setiap malam. Malam 2. Dia buat juga. Bila dengar hadis kata dua rakaat sebelum fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalam. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia semua ni, ada dunia ni, wa ma fiha. Apa ada dalam ni? 2 rakaat tu lagi baik. Percaya tak? Ni hadis Nabi. Percaya tak? Percaya. Okeylah, percaya. Buatlah. Kalau tak buat, tak apa-apa. Bila dia buat tu, tu baru betul-betul. Tu baru betul-betul percaya. Lepas tu kalau kita baca Quran, allazina amanu, lepas tu apa? Cuba baca surah apa ni? Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu, betul? Wa amilus salihat. Mesti ada kebiasaan macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatu na'im. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, detail lagi, wa aqamus salah wa atawuz zakah. Lagi detail. Amal soleh tu yang paling utama, aqamus salah, dirikan sembahyang, wa atawuz zakah, tunaikan zakat. Jadi kalau kita baca Quran, dia tak pisau. Iman mesti ada, dia tak amal. Kerana amal tu dia akan sebagai petunjuk prestasi iman. Bahasa moden, petunjuk prestasi. Jadi sebab tu setengah orang dia kata kita tak boleh nak ukur iman. Tak boleh nak ukur iman. Tak boleh nak ukur betul-betul tepat tu ya. Tapi boleh ukur dah iman kita ni. Kita duduk seorang-seorang, kita boleh tahu dah iman kita taruh mana. Iman kita hari ni taruh mana boleh tahu tak? Secara umum boleh tahu. Macam mana? Tengok pada amalan kita hari ni. Banding dengan semalam. Mudah tak? Banding dengan semalam. Semalam lebih ke hari ni lebih? Amalan kita. Hari ni duduk seorang-seorang lah. Tak ada sama-sama menyembang kedai kopi, tak ada. Kita duduk seorang-seorang kan. Kita fikir semalam taruh mana, hari ni taruh mana. Boleh tahu? Amalan kita semalam macam mana, hari ni macam mana. Semalam subuh berapa? Hari ni subuh berapa? Semalam habis subuh berapa zikir? Hari ni habis subuh berapa zikir? Boleh tahu? Taklah secara tepat, bukanlah precise. Tapi kita boleh agak. Berdasarkan apa? Kita boleh ukur sikit sebanyak berdasarkan amalan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menyatakan kepada kita setelah kita melakukan amalan-amalan dalam kategori Islam,
ungkapan sebelum tu, akhbirni anil Islam, cerita pada aku tentang Islam ke? Nabi jawab syahadah, rukun Islam, semayang, zakat, puasa, 5 dia sampai haji semua. Maka ia menunjukkan kepada tahap keimanan kita yang terbukti melalui amalan perbuatan tersebut. Maksudnya melihat kepada pertama berapa banyak, kedua kualiti. Dua ni kena tengok. Setengah orang dia kata kualiti aja dah, banyak tu pun ada nilai. Jangan lupa kan. Setengah orang ni salah faham juga. Semua kualiti ada, kuantiti tak ada nilai ada. Kuantiti ada nilai. Kuantiti ada nilai. Yang terbaiknya kuantiti tu banyak, kualiti bagi kuantiti tu pun banyak. Itu paling bagus lah kan. Semayang banyak, setiap kali semayang tu kualitinya pun tinggi. Itu paling bagus lah. Tapi kuantiti tu saja pun ada nilai. Ada nilai, apa tak ada nilai pula? Kuantiti. Kalau tidak, tak ada lah semayang mesti 5. Kan? Zikir ada kuantiti lah zikir. Ada 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali setengah riwayat 34. Allahu Akbar. Semua ada nilai. Ada bilangan dia. Jadi ada nilai tak kuantiti? Ya. Maka kita melihat amalan kita tu pertama kuantiti, yang kedua kualiti. Lepas tu kita tengok kita tersah, contohnya hikam. Dia kata, kamu sebut, kamu zikir dalam keadaan hati lupa. Mana kita sebutlah subhanallah, subhanallah kan. Biasa tengok orang buat tasbih kan, duk goyang-goyang padahal mulut dia sembang. Mulut dia sembang, macam-macam dia sembang kan. Tangan dia bergerak kan. Jadi kita tersah hikam kata apa? Ibn Athaillah Iskandari dia kata apa? Kamu sebut Allah dalam keadaan hati kamu lupa, tu lebih baik daripada kamu langsung tak sebut, hati pun lupa. Itulah. Lebih baik. Lebih baik. Tapi yang terbaiknya, ayalah hak terbaiknya sebut, kemudian hati pun ingat. Itu yang terbaiklah. Tapi daripada sebut di mulut pun tak, hati pun tak, lebih baiklah sebut di mulut, hati lupa tak apa. Mudah-mudahan nanti akan membawa ingatan kepada hati. Itu maksud dia. Jadi kita sebut banyak. Memanglah kadang banyak tu kita pun kita zikir Allah tengok 100 kali. Adakah 100 kali tu kita ingat Allah tu? Tak. Kita biasa ni lah tuan-tuan dah tahu lah. Kita biasa ni kan. Zikir subhanallah lepas semayang tu lah 3 kali tu. Adakah setiap kali subhanallah kita sebut tu kita ingat Maha Suci Allah? Setiap kali je? Tak terperasan orang sebelah. Tengok orang sebelah apa zikir. Itu dah lupa dah kan. Tapi zikir lah. Bercukup bilangan tu. Kerana kuantiti ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita tak lupa, kuantiti dengan kualiti itu yang paling bagus sekali. Tapi kuantiti itu pun ada nilai, ada weightage di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu para ulama salafus salih bersepakat bahawa iman mengandungi perkara hati, mana yang berkait dengan hati, amal perbuatan, tindakan kita dan juga kepercayaan. Ini 3 perkara ni dia sekali barulah kita ni menjadi manusia yang sempurna. Hubungan antara iman dan amalan dapat dilihat dalam beberapa nas. Kat sini kita nak tunjukkan bagaimana amalan tu, amalan zahir ni yang kita buat ni dia berkait dengan iman. Iman dia berkait dengan amalan zahir. Ni tengok baca beberapa ayat ni. Tadi beberapa ayat yang mudah kita selalu ingat, surah Al-Asr dan ayat biasa kita duk baca tu memperkaitkan ataupun gugan ya. Melengkap, meletakkan secara bersekali antara iman dan amal. Ni banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh kita baca dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antaranya ayat-ayat menunjukkan iman dan juga amal tu berkait. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal ni, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini banyak amalan sebut kat sini. Kemudian last sekali Allah Ta'ala kata itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Banyak amalan sebut, antaranya zikir, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian disebutkan juga yang bila kita baca wajilat qulubuhum, baca, dengar, maka hati tu berkesan. Jadi berkait, memang berkait antara iman dan juga amalan. Banyak berzikir. Jangan marah lah orang nak selawat, marah. Onsing kita tengok kan. Orang nak selawat, entak dia lah selawat. Memanglah kita pelik sikit. Ada setengah duk viral kan dia. Setengah yang ceramah duk viral ni cakap sikit selawat. Pelik tak? Tak pelik? Pelik lah, berapa orang yang buat macam tu. Pelik lah. Saya pelik lah, pada saya pelik. Tapi benda pelik belum tentu salah. Tak belum tentu salah. Ni duk komen pasal apa kawan tu duk cakap sikit-sikit selawat. Apalah, biarlah. Ada pernah Nabi larang selawat? Pernah Nabi larang selawat? Tak pernah. Ada Nabi buat macam tu? Nabi sendiri tak selawat, orang itu tak apalah. Kita dah pegang tadi dah. At-tarku la yuntiju hukman. Kalau Nabi tak buat, dia tak menghasilkan apa-apa hukum. Tak boleh berhujah. Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tak boleh jadi hujah. Jangan sekali-kali jadi hujah. Kalau tuan-tuan start berhujah macam tu, salah faham tu dah mula dah. Nanti dia akan bawa kepada ta'assub lah, bawa kepada macam-macam bahaya. Zaman Nabi ada tak benda pelik-pelik? Sahabat buat. Tengok sunnah. Ni pakai sunnah setengah-setengah. Ini salah. Nak ikut sunnah betul. Nabi SAW bila berdepan dengan benda ataupun perkara atau amalan yang pelik-pelik yang sahabat buat, apa Nabi buat? Ni sunnah, tengok macam mana Nabi buat. Hadis yang selalu saya ulang, riwayat Bukhari, pasal pakai hadis-hadis yang sahih betul lah. Orang tak bising lah. Kamu mulalah hadis mana riwayatnya tu. Kan? Apa dia hafal semua hadis kutub tis'ah, semua dia ingatnya. Hadis Bukhari yang sahabat buat benda pelik. Yang dia jadi imam, lepas tu dia tutup dengan surah Qul huwallahu ahad. Ada hadis kan? Sahih hadis Bukhari. Pelik tak? Pelik lah. Sebab apa pelik? Sebab sahabat yang jadi makmum rasa pelik. Apa bukti mereka rasa pelik? Mereka pergi tanya pada Nabi SAW. Pelik tak? Pelik. Pelik. Bukan saya kata pelik. Situasi tu menunjukkan pelik. Pelik. Habis sembahyang, habis jadi dia baca Fatihah ke dia baca rukuk, sebelum rukuk mesti baca Qul huwallahu ahad. Pelik tak pelik? Pelik. Kalau tu imam baca, sekali dia baca kan. Kat pertama Qul huwallahu, kat kedua Qul huwallahu. Ada mufaraqah. Apa imam ni? Tengok sunnah Nabi bila berdepan dengan perkara-perkara macam ni. Sahabat pergi komplain, makmum pergi komplain kat Nabi, Rasulullah, imam kami ni buat macam ni. Tengok apa Rasul buat. Ini sunnah Nabi. Bila berdepan dengan perkara pelik, sama jugalah penceramah tadi ni, aduk berselawat Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Saya rasa pelik. Kerana orang lain tak buat. Adalah 2-3 orang je buat. Dalam ratus-ratus orang duk mengajar ni, adalah 2-3 orang. Tak ramai. Yang viral 2-3 orang. Pelik. Tapi macam mana cara Nabi berdepan dengan benda pelik ni? Nabi suruh sahabat tu pergi tanya balik. Mau pergi tanya ada saluhu li ayyi syai'in fa'ala dhalik. Yaf'alu dhalik atau kama qala. Mau pergi tanya balik dekat dia. Pasal apa sebelum dia rukuk baca qul huwallahu ahad? Kita tanya balik. Maknanya suruh tanya apa tu? Suruh tanya hadis pertama kita ni, hadis 40 ni. Innamal a'malu binniyat.
Kita tanya dia sebab apa dia buat tu, apa niat dia buat lagu tu. Maka dia ceritalah kerana surah Qul Huwallah ni banyak cerita tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifatur Rahman. Aku suka untuk sebut sifatur Rahman. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Tapi aku suka benda pelik. Boleh tak boleh? Qul lahu, mungkin cerita balik kat dia, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah sayang pada dia. Tuan kalau pegang manhaj ni, cara Nabi buat ni, agak-agak orang selawat kepada Nabi ni, Nabi suka, Allah suka ke tak suka? Agak-agak lah kan. Suka lah, Nabi suka. Ini pergi hina-hina, jangan tuan, jangan gitu. Oh, bukan senang nak selawat Nabi. Kita selawat berapa kali pada Nabi? Sehari, hari ni berapa kali? Yang kira banyak lah. Hari ni berapa kali kita selawat Nabi? Dia duduk balik dengan tidur kan. Berapa kali dia selawat Nabi? Itu hak duk viral marah ke orang selawat Nabi tu kan. Cuba dia duduk balik muhasabah. Buat sunnah Nabi. Duduk di masjid. Iktikaf di masjid. Dia selawat orang banyak. Sebelum kena marah orang lain selawat kepada Nabi SAW kan. Jadi kata nak ikut sunnah, tapi sebenarnya kita lari daripada sunnah. Pada perkara tersebut ada cara nak faham, Nabi tunjuk, tapi kita tak mau ikut. Benda pelik bila berlaku, Nabi dah tunjuk lah, ni cara dia. Kita tanya balik kat dia buat tu sebab apa. Dan dalam hadis tu Nabi tak larang. Nabi tak larang dalam hadis. Nabi tak kata, pergi cakap kat dia jangan buat dah. Tak ada. Tak ada sebut. Malah Nabi puji, maksudnya dapat approval daripada Nabi SAW. Tapi adakah kita semua kena buat? Satu soalan pula tu dah. Lepas ni pakai balik semua Qul Huwallah, betul juga. Adakah kita semua kena buat? Itu ada tafsiran dia jugalah. Ada tafsiran. Tanya baliklah, kita ni kalau kita buat macam tu, adakah kita punya hati setara dengan sahabat yang buat tu? Ke kita saja yang buat? Tanya balik. Nas yang kedua untuk melihatkan bagaimana ada hubungan antara amalan dengan iman. Hadis daripada Nabi SAW, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li wafdi Abdul Qaisi. Nabi SAW kata kepada delegasi, mana satu kumpulan orang mari jumpa Nabi SAW daripada Abdul Qais, maksudnya Bani Abdul Qais, keturunan Abdul Qais. Nabi kata, amurukum bi arba', aku menyuruh kamu semua dengan 4 perkara. Apa dia 4 perkara tu? Nabi suruh al-imanu billahi wahdah, beriman dengan Allah semata-mata. Wa hal tadruna mal imanu billah, dan Nabi tanya, kamu tahu tak apa dia iman dengan Allah? Nabi terang tu, syahadatu an la ilaha illallah, iaitulah menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu wa iqamis salat, ini iman, mendirikan sembahyang. Wa itaiz zakah, memberikan zakat. Wa shaumi ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnam al-khums, dan memberikan 1/5 daripada rampasan perang. Ini bab ghanimah. Jadi dalam hadis ni, bila Nabi SAW terang tentang makna iman, Nabi terang dengan makna yang kita faham daripada rukun Islam sebahagian. Nak tunjuk kata apa? Iman dengan Islam, iman kepercayaan dengan tindakan amalan, dia berkait dan dia bersekali. Jadi bolehlah kita kata kalau orang tu bertambah amalannya, maka bertambah imannya. Tapi bukanlah secara pasti, kerana iman di dalam. Tapi secara zahir kita boleh kata. Dan kita ni nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hukum orang ni ikut zahir dia. Hak belah dalam ni mana kita tahu? Hak belah dalam terserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian juga hadis Nabi SAW, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 lebih, atau bid'un wa sittuna syu'bah, ataupun setengahnya kata mungkin juga 60 lebih bahagian ataupun cabangan. Fa afdaluha, seafdal-afdalnya, sebaik-baik iman itu kita kata la ilaha illallah. Tu sebaik-baik. Sebaik-baik ni kurang lah kita duk buat. Kurang amalan sekarang ni. Risau kita lah. Dulu saya kecil-kecil dulu lah. Saya kecil-kecil dulu. Paling tak lah. Malam Jumaat mesti punya zikir la ilaha illallah. Satu kali. Paling tak lah tu. Malam Jumaat. Macam malam ni lah. Mesti lepas maghrib. Mesti. Tapi sekarang makin kurang lah. Makin kurang. Kita pun boleh jadi imam pun, bila nak berzikir panjang pun rasa kita pun rasa tak lepas nak berzikir. Takut orang belakang nyembah. Takut orang marah kita. Imam ni dia kena jaga lah. Imam dia kena jaga. Dia tak boleh dibenci oleh makmum. Imam dia kena jaga lah. Setakat mana boleh lah kan. Setakat mana boleh. Mustahil semua orang suka kan. Mesti ada orang tak apa nak setuju. Tapi imam dia kena jaga. Dia punya apa ni, kedudukan dia dalam kalangan makmum. Kerana kalau makmum tak suka, tu satu masalah bagi imam. Jadi kita pun nak berzikir panjang pun. Sebab apa? Dah jadi budaya lah sekarang. Semua pakai sikit. Tak tahulah bila budaya berzikir banyak ni nak mari balik. Tak tahu bila. Tak tahulah bila. Tahun 80-an kalau dia gerik lah tempat saya lah kan, dia gerik. Naik 90-an tu okey lagi. Hujung tengah-tengah 90-an. Okey kurang. Last sekali Al-Fatihah. Fatihah sekali, baca doa. Set. Nak baca mana budaya berubah, mudah-mudahan berubah baliklah kepada banyak berzikir. Tapi tuan-tuan kan, kalau imam berzikir lebih jangan marah dia. Bukan wajib pun. Tak wajib. Kalau dia berzikir lebih, tuan-tuan rasa panjang sangat, kebas kaki, bangun balik lah. Jangan marah dia. Ini kan pergi komplain kat belakang, imam zikir panjang sangat. Orang nak berzikir panjang, pergi zikir seorang-seorang. Ada macam itu. Dia tu kita panggil apa? Syiar. Jadi kalau imam zikir panjang, tak apa, kita rasa letih. Apa kita buat? Bangunlah. Kita rasa nak cepat, bangunlah. Pergilah berdoa sikit je lah, tak apa. Tapi janganlah marah imam tu. Ni bukan apa, sebab kita duduk dengar orang duduk komplain belakang. Panjang benar zikir. Lama-lama dia menimbul persepsi orang marah pada imam tersebut. Lain-lain kali kita pun berzikir pendek-pendek, ringkas-ringkas, yang last sekali mengurangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberhenti sekat dulu, minta maaf lebih yang baik kepada Allah Ta'ala. Yang Tuhan tak banyak puluh-puluh haza. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah, warzuqna al-amal bihi, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu